TV KPM. Didik TV KPM. Wah, cantiknya restoran ni. Tingkat 57. Nampak KLCC. Ni meja siapa ni? Akmal Nazri. Saya pergi tadi. Setup dia cantik. Mana waiter dia? Waiter. Ya, Encik. Saya nak order makan. Selamat datang ke restoran Didik TV yang viral. Ini dia. Cantik. Pelbagai menu disediakan. Boleh diorder sekarang. Cantik. Banyak menu dia. Betul. Okey, saya nak order sesuatu yang kurang lemak atas nasihat doktor saya. Boleh saya Jadi, bantu? saya dah nampak bergayam ni. Ini mesti homemade, betul? Betul. Sedap dan lazat. Saya nak ni lah. Maaf, Encik. Itu bunyi kandungan lemak yang tinggi. Ya. Okey, kalau macam tu saya nak kambing golek lah. Maaf, Encik. Lemak yang tinggi. Pun tak ada juga. Okey, daging bakar medium rare. Encik Akmal, daging juga lemak yang tinggi. Habis tu, saya nak makan apa? Saya nak order apa? Saya banyak duit tau. Jadi, ikutkan pakar pemakanan Encik Akmal, bagi doktor yang nasihatkan Encik Akmal, salad dan buah-buahan yang terbaik untuk Encik Akmal. Salad dan buah-buahan? Takkan makan tu je. Saya datang punyalah jauh. Tak boleh jadi ni. Panggil awak ni supervisor sekarang. Baik, Encik. Pergi sekarang. Bos! Apa makasih? Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Saya pasti anda semua dah tahu guru yang akan mengajar kita bagi mata pelajaran sains kali ini. Tapi sebelum itu, saya juga ingin memperkenalkan juru bahasa isyarat kita. Ini dia, Cikgu Bukhari kita. Assalamualaikum, Cikgu, apa khabar? Sentiasa tersenyum Cikgu Bukhari kita. Baiklah, inilah pelayan atau waiter yang tak nak ambil order saya tadi, iaitu Cikgu Raimi. Cikgu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah berapa tahun dah kerja kat restoran tu, Cikgu? Alhamdulillah 5 tahun. Baru lagi. Rasanya dia kena buang tadi. Alamak. Ini Cikgu Raimi, saya pasti murid-murid dekat di luar sana tu nak tanya, sebenarnya apa kena-mengena gimmick yang kita lakukan pada awal rancangan tadi dengan kita nak belajar bagi mata pelajaran sains, Cikgu? Okey, Akmal, terima kasih. Dan hari ini sebenarnya kita nak belajar berkenaan bab 5. Tingkatan 5 iaitu sebatian karbon. Yang lebih spesifiknya adalah 54 berkenaan lemak dan juga 55 iaitu minyak sawit. Jadi dalam kehidupan harian kita memang banyak menggunakan lemak, kan? Jadi ramai di akalan kita, murid-murid dan juga semua penonton, tak dapat membezakan antara makanan itu mengandung lemak ataupun tidak mengandung lemak. Itulah dia, iaitu sebatian karbon, lemak dan minyak sawit. Betul. Baik, jadi tanpa buang masa, jom kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Raimi. Silakan, Cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Sama-sama. Jadi Akmal, pada akhir sesi pembelajaran pada hari ini, kita akan dapat menyatakan kandungan lemak dan juga serta semuanya, membanding bezakan lemak tepu dan lemak tak tepu, menjelaskan contoh kesah pengambilan makanan yang berlebihan lemak, kemudian memberikan suatu buah kelapa sawit, kemudian mengenai aspek konten minyak kelapa sawit bagi sabut dan juga isi sirung, seterusnya adalah menyatakan sifat kimia bagi minyak sawit, dan seterusnya adalah menerangkan proses perimulsian dan juga kandungan nutrisi minyak sawit. Okey, jadi apa itu lemak sebenarnya, Akmal? Ini dia. Okey, Akmal, sebenarnya lemak ini merupakan sebatian karbon organik. Okey, kenapa nama dia karbon? Sebab dalam satu molekulnya atau sebatiannya, lemak mengandungi banyak karbon. Okey, kenapa pula organik? Sebab organik ini adalah daripada benda hidup. Maknanya lemak ini datangnya sama ada daripada haiwan ataupun daripada tumbuhan. Okey. Dan kalau kita zoom lagi, apa yang ada di dalam sebatian lemak ini, kita ada 3 unsur utama, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Murid-murid di rumah kena ingat CHO, karbon,
hidrogen dan juga oksigen. Dan ada banyak contoh makanan kita mengandung lemak lah sebenarnya dalam kehidupan harian kita. Susu, minyak kelapa, mentega, kacang, daging dan sebagainya. Betul tu. Ya. Dan Akmal dan juga murid yang sedang menonton sekarang ini, okey, lemak ini dia boleh wujud dalam dua keadaan, sama ada dalam keadaan pepejal ataupun dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Okey, kalau dalam keadaan pepejal suhu bilik, biasanya dia datangnya daripada sumber haiwan. Okey, kita ada ayam, ada kambing, lembu, ikan yang macam Akmal minta tadi tu, semua itu adalah kategori lemak. Okey, iaitu pepejal pada suhu bilik. Dan yang kedua ialah cecair pada suhu bilik. Contohnya ialah yang datangnya daripada tumbuhan. Biasanya cecair lemak ini datangnya daripada minyak. Okey, contohnya ada banyak minyak di pasaran. Minyak kelapa sawit. Lagi apa lagi, Kemal? Minyak kelapa. Minyak kelapa. Minyak bunga matahari. Minyak zaitun dan macam-macam lagi, Kemal. Okey. Alright. Jadi kita buat uji minda lah, Kemal. Kemal dah faham dah membezakan antara lemak tepu tak tepu kan? Kejap, ni siapa yang akan jawab? Oh, semestilah Akmal. Okey. Kita belajar mesti kita diuji, betul tak Akmal kan? Betul, cikgu. Okey. Jadi Akmal, saya nak tanya Akmal, nombor satu tu adalah lemak apa? Lemak tepu ke tak tepu tu Akmal? Semestinya lemak tepu, cikgu, sebab dia ayam bergoreng lagi. Ya, betul. Okey. Kalau dia pepejal saja, dia adalah lemak tepu. Lemak tepu. Okey. Ini ialah kita punya mentega Akmal. Ini saya agak muskil, cikgu. Ya. Tapi saya ikut naluri lemak tepu, cikgu, sebab sumbernya. Betul? Okey, so lemak tepu. Lemak tepu betul? Betul. Semuanya daripada haiwan dan dia adalah kadang pepejal pada suhu bilik. So automatik jawapannya adalah lemak tepu. Yang ketiga ialah ini adalah buah zaitun ataupun ini adalah minyak zaitun. Olive oil. Yush, pandai betul lah Kemal. Come on. Yes, dari KLCC kan tadi? Ya. Apa jawapan dia Kemal? Lemak tak tepu, cikgu. Betul. Semestinya daripada tumbuhan dan dia adalah cecair. So dia adalah lemak tak tepu. Okey, yang keempat itu ialah kacang tanah lah Kemal. Ya. Agak-agaknya lah apa dia tu Kemal? Sebab sumbernya daripada tumbuhan juga. Lemak tak tepu, cikgu. Betul, lemak tak tepu. Dan yang keempat ni minyak sapi. Sapi apa Kemal? Minyak sapi ni lembu juga, betul, cikgu. Jadi kalau semuanya daripada haiwan, semestinya lemak tepu. Betul. Dan yang terakhir ialah ini pun saya tak boleh nak jawab lah, cikgu. Ya tapi lemak tepu ni sebab tu kan daging. Ya, jadi haiwan. So jawapan dia apa Kemal? Lemak tepu. Jadi tepukan untuk Akmal. Jadi sebab Akmal telah menjawab dengan tepat, satu mata ganjaran untuk Akmal. Sila Akmal tambahkan satu ganjaran untuk Akmal. Satu je, cikgu? Satu je kali ini. Satu je, cikgu? Ya, cukup. Kita bersyukur apa yang ada. Alhamdulillah. Baiklah, cikgu. Saya pula, kami nak berhenti rehat dulu. Kepada anda semua, jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas. TV KPM. Yap, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya, Akmal Nazri. Ingat pesanan cikgu tadi, sentiasa bersyukur. Alhamdulillah. Baiklah, Cikgu Raimi. Ya. Kita sambung balik kelas kita. Baiklah, anak murid. Terima kasih. Okey, jadi ramai yang tertanya apa itu lemak tepu dan dengan lemak tak tepu. Jadi sekarang kita akan belajar lebih spesifik, lebih mendalam. Kenapa satu logam lemak itu dikenali sebagai lemak tepu atau lemak tak tepu. Okey, kita lihat pada struktur molekulnya. Okey, Akmal, Akmal kita tahu satu yang huruf C ni adalah unsur bagi karbon dan H ni adalah hidrogen. Jadi satu unsur karbon dia boleh bergabung dengan 4 ikatan. Contohnya 1, 2, 3, 4 ikatannya. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, semua ikatan karbon ini sudah lengkap. Sudah lengkap. Bermakna ia sudah tepu. Maksud tepu itu ialah atom hidrogen yang bebas yang di luar tidak boleh lagi masuk dekat mana-mana ikatan yang ada pada sebaikan lemak tepu tersebut. Jadi macam Akmal belajar dah tepu. Maksudnya tak boleh masuk lagi. Jadi lemak tepu maksudnya hidrogen bebas ataupun yang di luar tidak boleh masuk dalam sebaikan lemak tepu itu.
Okey, faham Akmal? Okey, lemak tak tepu dia adalah berlawanan dengan lemak tepu. Di mana kita lihat pada ikatannya ialah, kita lihat di sini, ikatan ini kita namakan sebagai ikatan kovalent ganda 2. Bermakna masih boleh lagi masukkan mana-mana hidrogen yang bebas untuk bergabung dengan atom karbon di sini. Jadi ia boleh masuk lagi. So dia masih belum tepu. Jadi kita namakan sebagai lemak tak tepu. Faham Akmal? Faham cikgu. Okey, jadi ini dia punya hidrogen dah maksimum, yang ini hidrogen masih belum maksimum. Boleh masuk lagi. Okey, tak tepu. Okey, baik. Seterusnya, apakah persamaan antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Okey, yang pertama, kedua-duanya adalah merupakan sebatik organik di mana kedua-duanya datangnya daripada benda hidup. Baik. Sama ada haiwan ataupun tumbuhan. Macam Akmal tadi lah, lemak tepu daripada mana? Haiwan. Haiwan, lemak tak tepu? Tumbuhan. Pandai. Okey, kedua-duanya adalah organik. Yang kedua adalah mengandungi unsur karbon, hidrogen dan juga oksigen. Cara ingat CHO. Pandai juga Akmal. Okey, yang ketiga, kalau kita ada minyak lah contohnya Akmal, kita letak dalam air, kemudian kita kacau, adakah minyak dengan air itu akan bercampur? Tidak, cikgu. Okey, kesimpulannya adalah lemak tepu dengan lemak tak tepu dia tidak akan melarut di dalam air. Okey. Yang keempat, lemak tepu dan lemak tepu ni adalah semua penting bagi asid lemak dalam badan manusia. Okey, itu ialah persamaan. Asyik Seremi dia cakap kita nak uji Akmal pula pada kita punya perbezaan. Awal cikgu Betul. Kita kena uji Akmal. Akmal ni fokus dalam kelas Seremi ataupun tidak. Baik cikgu. Jadi murid-murid di rumah pun boleh sama-sama belajar dan kita tengok adakah jawapan Akmal betul atau betul. Yep. Okey. Alright. Jadi perbezaan yang pertama adalah dari sudut sumber. Mana asalnya lemak tepu dan mana asalnya lemak tak tepu ni? Mana kita boleh dapat? Silakan Kemal. Okey, ini tadi cikgu pun dah beritahu banyak kali kepada saya dan juga murid-murid kat rumah, iaitu kalau haiwan semestinya sumbernya datang, maksud saya lemak tepu sumbernya datang daripada haiwan cikgu. Okey, dan bagi lemak tak tepu pula sumbernya datang daripada tumbuhan cikgu. Okey, kita tengok jawapan Kemal. Sumber lemak tepu daripada haiwan, lemak tak tepu betul. Betul ke cikgu? Alhamdulillah. Pandai Akmal. Okey, yang keduanya adalah perbezaan kedua adalah keadaan pada suhu bilik. Okey, apakah bentuk keadaan lemak tepu pada suhu bilik iaitu 27 darjah Celsius. Dan juga lemak tak tepu, apakah keadaannya pada suhu bilik? Boleh Akmal bezakan tak? Sorry cikgu. Saya terbuka yang ni pula jawapannya. Okey, alright. Keadaan pada suhu bilik cikgu, semestinya kalau lemak tepu, tadi pun cikgu ada beritahu iaitu kalau pepejal ni suhu bilik dia cukup adalah pepejal cikgu. Pepejal ialah lemak tepu cikgu. Betul. Macam ayam, daging. Okey, mentega contohnya, dia ialah daripada lemak tepu. Betul tu cikgu. Okey, kalau semestinya tak tepu? Lemak inilah cikgu, cecair. Cecair, betul. Contoh minyak. Pandai. Olive oil. Betul. Minyak zaitun. Minyak zaitun, minyak kelapa sawit. Ya. Okey. Takat lebur pula ialah di mana pada suhu bilik ataupun suhu yang rendah, mana yang akan mencair terlebih dahulu? Yang anda membutuhkan pepejal jadi cair. Mana cair? Kalau takat lebur bagi lemak tepu tinggi cikgu. Tinggi? Okey. Confirm tinggi cikgu. Tampar dulu. Saya tampar sini cikgu Ruang tak cukup cikgu. Okey. Dan kalau takat lebur bagi lemak tak tepu semestinya rendah sebab dia kan cecair cikgu. Betul. Takkan dia jadi tinggi. Betul. Pada suhu bilik dia sudah mencair. Jadi cecair betul. Tengok jawapan Akmal pun betul juga. Pandai betul Akmal. Okey. Yang keempat, bilangan atom hidrogen baru je saya terangkan dalam molekul. Lemak tepu bagaimana dengan lemak tak tepu? Okey cikgu. Macam tadi kan cikgu dah cakap, lemak tepu ingat tak dia punya C dia tu semua dah penuh, komplit. Jadi semestinya bagi lemak tepu bilangan atom hidrogen dalam molekul adalah maksimum. Maksudnya boleh lagi tak masuk lagi? Dah tak boleh dah cikgu. Dah maksimum dah tak boleh masuk lagi. Dah tepu. Pandai. Dia berajar kita balik. Tapi bagi lemak tak tepu pula bilangan atomnya belum maksimum. Jadi dia punya hidrogen tu boleh masuk lagi dalam karbon. Betul, sebatang karbon. Pandai. Kita cek jawapan Kemal betul. Dan yang terakhir, jadi
disebabkan lemak tepu dah maksimum hidrogennya, lemak tak tepu belum maksimum lagi, Yap. boleh ke berlaku penambahan atom hidrogen ke dalam lemak tepu dan juga lemak tak tepu, Akmal? Ini ada talian hayat ke cikgu? Tidak ada, Akmal. Okey, kalau penambahan atom macam tadi kita baru je cakap tadi yang mana memang dah tak boleh dah, Maksimum. cikgu. Maksimum dah tak boleh. Ya. Jadi jawapannya tak boleh, cikgu. Ya, tak boleh. Tampakkan jawapan Akmal. Ya. Baik, cikgu. Maafkan saya, cikgu. Okey. Okey. Jadi pilihan jawapannya, minta maaf ya. Ia agak dia terjatuh tadi. Jadi jawapannya adalah tidak boleh. Okey. Kalau lemak tak tepu, dia dah belum maksimum. Boleh tak hidrogen tambah lagi dalam tu? Oh, can teacher? Yes, very good, Akmal. Yeah. Okey, jadi saya letak dekat sini. Ya, jadi kita boleh semak jawapan Akmal semua betul. Tepukan untuk Akmal. Terima kasih. Okey, Akmal kembali ke papan ganjaran. Sila tampalkan poin ganjaran anda. Ya, cikgu. Ya. Saya tahu mesti cikgu nak bagi satu kan sebab kita kena sentiasa bersyukur. Ya, kali saya nak bagi 2. Alhamdulillah. Saya nak bagi 2. Okey, cikgu. Terima kasih, Jadi kita cikgu. kena bersyukur, cikgu. Alhamdulillah, bagus Akmal. Okey, cikgu. Sudah Jadi dapat 3 Akmal dah. boleh bezakan tak antara lemak tepu dan lemak tak tepu? Boleh, cikgu. Okey. Sebenarnya mudah, cikgu. Ya kan? Senang. Jadi penting ke lemak dalam kehidupan harian kita ni? Itu saya nak tanya, cikgu. Okey, tanya Akmal. Sebenarnya kita ni kan hidup ni sama ada lemak ni bagus ke tak bagus, cikgu? Okey, lemak memang penting dalam kehidupan harian kita, tetapi dikena ambil dalam kuantiti yang Sedikit. Kalau kita tengok piramid makanan pun dia berada di bahagian atas. Ini perlu kuantiti yang kecil. Tetapi apa tujuan lemak dalam badan kita? Contohnya adalah untuk membekalkan tenaga dan juga melindungi organ dalaman seperti jantung, hati, ginjal, semua diseliputi dengan lemak. Okey, untuk mengelakkan daripada cedera. Dan untuk haiwan yang tinggal di kutub utara contohnya, dia punya lapisan lemak yang tebal untuk apa? Untuk ni cikgu, suhu dia. Sebagai penebat. Penebat. Ya, supaya badan ni tidak rasa sejuk. Jadi penting tak lemak? Penting juga, tapi apa kesan kalau lemak berlebihan? Ya, itu yang kita akan tanya. Sekiranya berlaku berlebihan lemak, dia akan memberikan kesan terhadap kesihatan kita. Okey. Semua orang tahu pernah dengar perkataan kolesterol dalam lemak. Jadi, bagus ke tak bagus kolesterol ni? Tidak. Tidak. Okey, secara teknikalnya ramai yang kata tidak. Sebenarnya dalam kita punya makanan, contohnya lemak tepu mengandungi paling banyak kolesterol dan sebenarnya dia penting, Akmal. Okey, contoh kolesterol kepentingan dalam badan kita ialah pembentukan membran plasma. Kalau murid belajar sekatan 1, setiap sel badan kita ni dia ada membran plasma. Untuk minum membran plasma, kita perlukan kolesterol. Penting kan? Dan yang keduanya adalah untuk menghasilkan jus hempedu dan juga hormon seks, iaitu untuk membantu kita punya pertumbuhan. Tetapi tidak boleh berlebihan. Kalau berlebihan, kita akan dapat batu karang, hempedu dan juga jaundice. Okey? So kita kena tahu kalau kolesterol yang berlebihan ini, dia akan menyebabkan batu karang terbentuk pada kita punya salur hempedu. Jadi bila dia tersekat kat situ, jadi salur hempedu ni tak boleh mengalirkan dia punya hempedu, menyebabkan seorang itu mendapat penyakit jaundice. Akmal tahu tak apa itu jaundice? Demam kuning, cikgu ya? Demam kuning, betul. Jadi kulit kita kekuningan, mata kita pun kekuningan. Disebabkan oleh saluran hempedu kita tersumbat oleh kolesterol. Bahaya kan? Bahaya, cikgu. Okey, lagi bahaya adalah penyakit aterosklerosis. Sebut, Akmal. Aterosklerosis. Itu dia, cikgu. Ya. Jadi aterosklerosis ni kalau kita mengambil berlebihan kolesterol, dia akan menyebabkan mendapan pada saluran arteri kita. Jadi bila saluran arteri kita termendap, dia jadi sempit. Bila dia sempit akan menyebabkan pelbagai penyakit, contohnya hipertensi, iaitu tekanan darah tinggi. Betul, kena pam jantung yang kuat untuk bawa darah ni. Yang kedua ialah boleh dapat stroke kalau terkena pada kita punya otak lah kan, saluran arteri pada otak. Dan semestinya boleh dapat serangan jantung. Maksudnya yang kuning-kuning tu, cikgu, lemak lah, cikgu. Betul, pandai. Yang warna kuning-kuning ni sebenarnya ialah lemak, atau lebih tepat lagi ialah kolesterol. Takutnya. Jangan makan lemak Akmal. Sedikit saja dalam menu kita. Ini apa pula, cikgu? Seterusnya kita dah belajar, mesti kita ada uji minda. Okey. Jadi kita main pop quiz, Akmal. Cantik. Ada Akmal sudah bersedia? Ya, saya sudah. Pop quiz kita yang pertama soalannya.
Bahan X diperlukan oleh badan untuk pembentukan membran sel dan sintesis jus empedu dan juga hormon seks. Apakah bahan tersebut? Semestinya kalau dah bermula daripada huruf K, hujungnya L, kolesterol. Kacau. Hebat Akmal ni. Ya. Soalan yang kedua. Are you ready? Yes. Okey, karang hempedu yang tersumbat pada salur hempedu akan menyebabkan seorang itu mendapat sejenis penyakit kekuningan. Apakah penyakit tersebut, Akmal? Ya, Jaundis, jaundice, cikgu. Ya, saya tolong eja untuk cikgu. Betul, pandai. So Jaundis, jaundice. Okey, Akmal. Ya. Kita beralih ke soalan yang terakhir untuk uji minda kita. Tepu lah cikgu. Dah tepu dah ke? Dah tepu cikgu. Jangan Akmal. Jangan Akmal. Kita ada banyak lagi soalan depan ni. Okey, soalan yang ketiga. Okey, soalan yang terakhir. Iaitu kolesterol yang berkumpul dan termendap pada bahagian dalam dinding arteri menyebabkan lumen. Lumen itu adalah lubang pada arteri kita menjadi semakin sempit. Apakah nama penyakit itu? Tolong Akmal ejakan. Cikgu, Yes. saya minta maaf lah cikgu. Ya. Kalau saya sebut cikgu eja boleh ke cikgu? Okey, disebabkan Akmal adalah murid kesayangan saya, Cantik. saya bantu Akmal. Okey, jawapan dia tadi saya nak sebut pun susah. Okey. Tapi saya cuba. Okey, saya Iaitu dengar. atherosclerosis. Saya bagi 50-50, 50-50 lah Akmal. Okey. Sebenarnya Sebenarnya lah atherosclerosis. Atherosclerosis. Athero ni sebenarnya Akmal dia ambil dari perkataan arteri. Arteri yang menjadi sempit. Jadi atherosclerosis. Lagi sekali Akmal. Atherosclerosis. Betul, pandai Akmal. Jadi kalau Akmal semua dah betul, seperti biasa, 1 poin untuk papan ganjaran Akmal. Ya, cikgu. Satu, Satu lah. Yang penting kita bersyukur cikgu. Ya, betul. Baik, Pandai. saya pasti murid semua nak belajar lagi, tapi kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana selepas ini dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri dan juga Cikgu Raimi kita. Baik cikgu, tadi kita dah uji minda dan kita dah belajar macam-macam. Dan untuk kali ini pula, kita nak belajar apa pula cikgu? Okey Akmal, jadi kita akan pergi satu tempat, iaitu satu ladang, dan pernah ke murid-murid di rumah menyaksi dan menonton, melihat pokok seperti ini? Akmal pernah tengok? Pokok kelapa sawit cikgu. Ya, kat sini dah ada depan. Pokok kelapa sawit. Pandai Akmal. Okey. Jadi ramai mungkin yang tak pernah tengok pokok kelapa sawit. Jadi saya tunjukkan gambar dia. Dan kita dekat sini ada studio juga, kita bawakan buah kelapa sawit. Satu tanda Akmal. Ini yang betul punya cikgu. Ini yang betul punya yang boleh menghasilkan minyak sawit. Oh, ni bukan tipu-tipu je. Bukan tipu-tipu. Sering masuk ladang ambil sebenarnya. Cantik kan buahnya kan? Jadi Akmal, apa fungsi buah kelapa sawit ni? Itulah saya pun sebenarnya tak tahu Tak juga tahu? cikgu. Okey. Jadi sebenarnya untuk menghasilkan minyak sawit. Minyak sawit. Minyak sawit. Okey. Jadi minyak sawit ini datangnya pada buah sawit. Okey. Jadi kalau kita buat keratan rentas, kita potong dia, kita akan dapat saksikan ada 3 lapisan. Okey, ada 3 bahagian struktur pada sebiji buah kelapa sawit, iaitu yang paling luas sekali ialah sabut. Okey. Okey. Kemudian lapisan kedua ialah tempurung dan yang ketiga ialah isi rong. Akmal, agak-agak mana yang akan menghasilkan minyak kelapa sawit yang banyak? Isi rong. Isi rong. Ramai murid akan cakap isi rong, dia macam nampak macam isi kan? Okey, betul. Isi rong menghasilkan minyak kelapa sawit, tetapi Akmal, dia bukanlah kuantiti yang paling banyak. Kuantiti yang paling banyak ialah bahagian sabut Akmal. Okey, dia akan mengandungi minyak sawit yang paling banyak. Sabut Ya, yang kita gunakan di pasaran, kita masak goreng ikan ke ayam ke, datangnya banyak daripada bahagian sabut.
Okey. Okey. Dan yang kedua macam Akmal kata dia adalah bahagian isi rong, dia juga menghasilkan minyak tapi kuantitinya adalah kecil. Tetapi Akmal, kualitinya yang paling baik. Yang paling berkualiti. So harga dia agak mahal sedikit lah berbanding minyak pada bahagian sabut. Baik. Okay? Dan yang ketiga ialah tempurung. So tempurung ini tidak ada mengandungi sebarang minyak sawit. Faham Akmal? Faham, cikgu. Okey, baik. Baik, jadi di dalam amal sains kita boleh mengenal pasti sama adakah bahagian sabut dan juga isi rong tadi menghasilkan minyak sawit. Adakah kuantiti pada sabut lebih banyak? Okey, jadi ini adalah antara perkara yang kita boleh buat di dalam amal, iaitu menggunakan semua peralatan seperti sedawai, forset, pisau, bika, alat penekan, buah kelapa sawit, jubin putih, penyuluh bangsa dan tubuh ketiga di dalam amal untuk kita buat uji kaji. So ini adalah cara dia kita perbuat. Okey, dia punya prosedur dia. Okey, yang pertama kita mesti ada buah kelapa sawit lah. Okey, kemudian kita kena basuh dan kita bersihkan dan kita masukkan ke dalam air yang mendidih. Baik. Okey, so kita biarkan dia mendidih sehingga lebih kurang 20 minit. Okey, Akmal rasa kita panaskan kenapa? Untuk apa? Saya rasa untuk mengasingkan. Okey, asalnya rasanya lembut ke keras, Akmal? Keras, cikgu. Keras. Okey, jadi tujuan kita memanaskan satu untuk melembutkan dia. Yang kedua macam apa tadi, mengasingkan apa? Mengasingkan daripada dia Sabut punya sabut dan tempurung. isi rong. Betul, pandai. Jadi bila dia dah lembut, okey, so mudahlah step yang seterusnya adalah kita nak mengasingkan antara sabut dan juga tempurung dan juga isi rongnya. Okey, selepas kita dah mengasingkan bahagian sabut dan juga isi rong, kita menggunakan alat iaitu alat penekan untuk memerah minyak yang terdapat pada sabut dan juga isi rong untuk dapatkan hasilnya. Jadi murid-murid, Serimi ada buat aktiviti ini di Makmal Sains. Jom sama-sama kita saksikan bagaimana aktiviti ini dilakukan untuk menentukan kandungan minyak pada sabut dan juga isi rong. Let's go. Langkah pertama, menyediakan bahan dan radas, iaitu 10 biji buah kelapa sawit, forceps, pisau, alat penekan, penunu bangsen, tungku kaki 3, kas sedawai dan jubin putih. Langkah yang kedua ialah mula memanaskan air. Manakala langkah yang ketiga, pilih 10 biji buah kelapa sawit, dicuci dan seterusnya dimasukkan ke dalam air yang telah dipanaskan. Langkah keempat, panaskan buah kelapa sawit sehingga mendidih selama 20 minit. Langkah yang kelima, keluarkan buah kelapa sawit dari bikar dengan menggunakan forceps dan asingkan sabut daripada tempurung buah kelapa sawit. Langkah yang keenam, masukkan sabut ke dalam alat penekan untuk diperah. Kumpulkan minyak sawit yang diekstrak daripada sabut di dalam bikar. Ulang langkah yang sama dengan menggantikan sabut dengan isi rong. Langkah ketujuh, bandingkan dan bezakan kuantiti minyak yang diekstrakkan daripada sabut dan isi rong. Catat kuantiti minyak yang dikumpul di dalam bikar. Wah, cikgu. Seronoknya buat eksperimen tu, cikgu. Betul, kalau Akmal ada di sekolah Seremi, kita boleh buat sama-sama nanti. Soon. InsyaAllah. Okey. Jadi Akmal, ini adalah keputusan yang telah kita dapat daripada uji kaji yang dilakukan dalam Akmal. Okey. Jadi yang ini kita lihat ialah daripada yang ini Seremi bulatkan. Ini adalah pada bahagian sabut dan yang ini pula ialah pada bahagian isi rong. Boleh tak Akmal menjawab minyak diekstrak daripada sabut, berapakah kuantiti dia dan juga isi rong, banyak atau sedikit macam tu? Okey, tadi pun kita dah bincangkan dah mengenai ini, cikgu. Semestinya kalau sabut ini dia lebih banyak berbanding daripada isi rong. Tetapi walaupun isi rong tu dia sedikit, tapi dia lebih berkualiti. Betul, pandai berbanding Akmal. sabut. Walaupun kita tanya tapi Akmal boleh menghurai dengan sangat baik. Jadi tengok sabut, kita tengok dia punya kuantitinya lebih banyak. Kalau untuk isi rong, kuantiti dia sedikit. Jadi aktiviti ini dapat membuktikan bahawa sabut punya lebih banyak minyak berbanding dengan isi rong. Ya, warna dia pun berbeza, cikgu. Betul. Apa yang saya perasan? Ya, sebab dia lebih berkualiti dia punya minyak. Okey, jadi Akmal betul jawapan. Sering bagi satu lagi point untuk
papan ganjaran Akmal. Ya, terima kasih cikgu. Baik, alright, saya tampalkan dekat sini. Cantik. Alright. Pandailah Akmal. Okey, sekarang ni kita dah tahu minyak kan? Jadi kita akan zoom lagi bentuk molekul minyak. Oh. Macam mana bentuk molekul? Macam ini bentuknya, molekul minyak sawit. Dalam satu minyak sawit, dia akan ada satu molekul glycerol bergabung dengan 1, 2, 3 asid lemak. Jadi barulah akan jadi satu molekul minyak. Okey. So asid lemak ni ada banyak jenis lah di pasaran. Okey, ada contohnya asid lemak tepung, asid palmitik, juga asid stearik. Kemudian asid lemak tak tepung ya asid olik dan juga asid linolik. Okey. Alright. Jadi apa pula kandungan nutrisi? Iaitu kalau kita makan minyak sawit tu bagus tak bagus? Adakah dia membekalkan nutrisi kepada manusia? Sebenarnya ada. Yang pertama, lemak. Walaupun kita lemak tidak bagus untuk kesihatan, minyak sawit punya lemak dia adalah seimbang. Maksud seimbang ni Akmal, dia kandungan lemak tepung dan lemak tepung dia memang orang kata cukup-cukup untuk badan manusia. Tidak berlebihan, tidak berkurangan. Okey, so sangat baguslah minyak sawit Malaysia ini. Yang keduanya, minyak sawit mengandungi vitamin. Contohnya adalah vitamin E dan juga vitamin A. So, sangat bagus untuk kesihatan. Okay? Dan yang ketiga, minyak sawit juga mengandungi bahan antioksidan. Iaitu bahan yang seperti karotina yang berfungsi untuk melambatkan atau menghentikan proses pengoksidan. Akmal tahu tak proses pengoksidan ini akan menyebabkan kita cepat tua? Penuaan. Jadi kalau kita makan minyak sawit, dia ada bahan antioksidan dalam itu, dia akan melambatkan proses pengoksidaan, seterusnya akan melambatkan penuaan kita. Penting tak Kemal? Penting cikgu. Jadi balik ni kena makan minyak sawit cikgu. Tapi dalam kualiti yang ditetapkan Kemal Yap. Okey, baik. Kita ada uji minda. Dah belajar. Kita kena taksir lah Kemal. Faham ke tak faham? Okey, kita ada 4 soalan. Soalan yang pertama bunyi, nyatakan bahagian buah sawit yang menghasilkan kuantiti minyak yang tinggi, yang paling banyak. Ini fahamkan betul-betul dia punya kehendak soalan. Sebab saya pasti cikgu, bila ada sebut yang tinggi kan, mungkin mereka akan keliru dengan isi rong. Tapi jawapannya adalah sabun. Betul. Okey, kalau kata kualiti yang tinggi, baru isi rong. Pandai Akmal. Okey, yang kedua, apakah komponen yang terdapat pada molekul minyak sawit? Ada satu kepala, ada 3 ekor tadi. Apa dia? Yes. Ni, glycerol. Betul. Satu lagi. Asid lemak. Pandai. Okey, glycerol dan asid lemak. Wah, pandai dia mesti murid-murid kat rumah pun pandai macam Akmal kan? Alhamdulillah, sebab baru tengok tadi. Bijak. Jadi kalau kita belajar, kita pandai tak Akmal? Betul, cikgu. Betul. Soalan yang ketiga Akmal. Apakah kandungan nutrisi? Macam sering kata tadi, kita makan minyak sawit, dia adakah membekalkan nutrien kepada kita? Adakah penting bagus untuk kita? Dalam minyak sawit, apa nutrisi yang terkandung Akmal? Yang saya ingat cikgu, dia ada bahan antioksidan. Betul, satu. Lepas tu ada vitamin. Contoh vitamin dia apa? C dan E dan A. Betul. E dan A. Betul. Dan lagi satu, semestinya dia ada lemak. Tapi lemak dia seimbang antara lemak tepu dan lemak tak tepu, cikgu. Macam ni pandailah Akmal. Cikgu, tampal ke? Boleh tampal sekarang. Semua sekali Semua, cikgu. Tamak halover Akmal. Okey, soalan yang terakhir Akmal. Okey. Alright, apakah bahan antioksidan yang terdapat dalam minyak sawit? Okay, nyatakan fungsi bahan tersebut. Okey, mungkinlah saya nak bagi clue sikit kepada Akmal lah kan. So, bahan antioksidan ni dia berwarna macam kita punya minyak tadi tu. Keoreng-orengan sikit kan? Keperang-perangan betul? Lebih kurang macam warna carrot macam tu. Apakah bahan tersebut Akmal? Bahan tersebut cikgu Oi, cikgu, yang ni saya minta ABC boleh ke cikgu? Okey. Okey, A kobis. Okey. B bayam. Okey. C carotina. Yang itu cikgu. Yang itu. Apa dia? Carotina. Carotina ni adalah bahan antioksidan yang terdapat dalam minyak sawit. Okay. Kalau Akmal tahu apa fungsi dia? Yang kata tadi apa? Penuaan. Okey. Sebelum berlaku penuaan, nak proses apa dia aku? Sebelum penuaan tu dia melambatkan. Melambatkan proses penuaan. Penuaan atau pengoksidaan, cikgu. Betul. Okey, carotina fungsi untuk melambatkan proses pengoksidaan minyak
minyak sawit. So minyak sawit ini pun akan lambat rosak. Dia boleh tahan lebih lama. Okey, cikgu kalau soalan ini keluar dalam peperiksaan, murid-murid hanya boleh tulis poin saja ke atau kena tulis dalam ayat, cikgu? Okey, dari situ menjawab pula, kita tidaklah terlalu rigid sangat. Okey. Jadi asalkan ada poin yang penting, kita terima untuk dapat jawapan yang betul. Oh, boleh cikgu. Boleh. Tak ada salahnya. Jadi Akmal dah jawab 4 dengan betul. Berapa saya nak bagikan ini? 4. Saya bagi 2 untuk Akmal. Akmal 4 ke? Alhamdulillah, 2 lah cikgu. Okey, silakan. Sentiasa bersyukur. Kita bersyukur. Jangan tamak. Loba. Loba. Ya, jangan banyak lah cikgu. Ya, betul. Baiklah, jadi Okey. saya pun dah dapat ganjaran saya. Dan saya pasti anda juga dapat juga ganjaran daripada Cikgu Remy kan? Betul. Ambil. Betul. Baik, kita nak berhenti rehat dulu. Selepas ini, kita akan kembali dalam Menengah Atas. Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Ini di tangan saya, inilah dia biji kelapa sawit. Yang mana tadi cikgu ada melakukan eksperimen kan, yang di mana daripada ini mengeluarkan minyaknya. Jangan keliru pula. Oh, sikit je kalau ada satu tandan tu cikgu Tak, yang tadi tu 10 biji macam ni lah biji-bijinya. Betul cikgu? Betul Akmal. Wah, ini saya buat balik Boleh Akmal, boleh buat di rumah nanti. Alright cikgu, jom kita sambung balik kita punya kelas. Silakan. Okey, jadi terima kasih Akmal. Jadi kita dah kenal apa itu minyak sawit, apakah dia punya struktur molekulnya, okey, apakah nutrisinya. Sekarang ini Remy akan terangkan sifat kimia bagi minyak sawit. Okay, yang pertama ialah pengoksidaan minyak sawit. So minyak sawit bergabung dengan oksigen. Nama pun Akmal ialah proses pengoksidaan. Perkataan oksida ini merujuk kepada perkataan oksigen. Jadi iaitu minyak sawit bergabung dengan oksigen dan dalam tindak balas. Oksidan minyak sawit ini akan menghasilkan radikal bebas dan juga sebatan yang berbahaya kepada kesihatan manusia. Jadi maknanya ialah minyak sawit yang telah teroksida ini tidak bagus untuk kesihatan sebab dia ada bahan radikal yang berbahaya ini, Akmal. Jadi kita kena pastikan minyak sawit yang kita pakai itu tidak terdedah kepada udara terlalu lama, dan kalau bolehlah kalau kita memasak, menggoreng jangan gunakan berulang-ulang kali. Kita khawatiri dah berlaku pengoksidaan minyak sawit. Okey. Bahaya kan Akmal kan? Bahaya cikgu. Okey, sifat yang kedua ialah hidrolisis minyak sawit. Tadi adalah pengoksidaan melibatkan oksigen. Sekarang adalah perkataan hidro, Akmal. Hidro ini adalah merujuk kepada perkataan air. Hidro ialah air. Jadi minyak sawit bertindak balas dengan air. Okey. Tetapi dalam keadaan yang semula jadi, lemak atau minyak sawit ini akan bertindak balas dengan air sekiranya ada kehadiran enzim yang dinamakan sebagai enzim lipase. Dan kalau dalam badan kita, enzim lipase ini dihasilkan oleh hati yang disimpan dalam pundi hempedu. Dan proses ini akan memecahkan lemak kepada glycerol dan juga asid lemak. Molekul komponen kecil yang tadi Akmal. So maknanya macam saya kata tadi, satu molekul ni adalah besar, minyak. Bila terkena sahaja air bercampur dengan lipase, dia akan dipecahkan kepada komponennya. So dia akan jadi glycerol yang jadi asid lemak. Dia akan dikecilkan, dipecahkan. Itu ialah hidrolisis. Dan itu berlaku di dalam badan kita, iaitu di bahagian duodenum. Sebab kita pakai minyak kan? So minyak itu perlu dipecahkan supaya boleh diserap oleh kita punya usus kecil nanti. So untuk pecahkan kita perlukan enzim lipase. Lipase. Alright. Seterusnya ialah pengesteran. Ester ni apa pula? Ester ni adalah apabila minyak kita ataupun asid lemak dalam minyak, dia bertindak balas dengan alkohol. Dia bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan bahan itu, dinamakan dia sebagai ester. Sebab itu proses itu adalah pengesteran. Boleh pengesteran iaitu bertindak balas dengan alkohol untuk menghasilkan ester. Contoh dalam kehidupan harian kita iaitu untuk menghasilkan biodiesel minyak sawit. Akmal tahu tak, sekarang ini diesel boleh dihasilkan daripada minyak sawit.
Boleh jadi cikgu, kita tak menggunakan petroleum lagi sebab dia lebih mesra alam dan tidak mencemarkan alam sekitar. Okey. Jadi minyak masak kita yang dah pakai kita boleh dikompos semula, kita hantar ke pusat-pusat kumpulan untuk diubah suai, melakukan proses peresteran untuk menghasilkan ester ataupun metil ester iaitu biodiesel minyak sawit. Oh, nice. Okey. Alright, seterusnya ialah proses pengimulsian. Okey. Apa itu pengimulsian minyak sawit? So, minyak sawit kita ini dia dalam bentuk halus kan. Jadi badan kita sukar untuk pecahkan minyak tersebut. Jadi secara semula jadinya boleh berlaku proses pengimulsian di dalam badan kita iaitu memecahkan minyak sawit secara fizikal dari saiz yang besar menjadi saiz yang lebih kecil. Semakin bertambah jumlah luas permukaan minyak, semakin bertambah kadar pencernaan minyak sawit. Maknanya ialah lebih kecil, lebih besar dia punya luas permukaan, lebih baik. Yep. So pengimulsian minyak sawit dalam badan dilakukan oleh jus hempedu di dalam hati kita. Yep. Tengok dekat mana. Ini contohnya lah eksperimen yang boleh kita buat. So kita ada minyak sawit. Ini ialah kita punya air dan ini adalah jus empedu. Kita kacau dan kita akan dapat hasil dia seperti ini. Ini adalah titisan minyaknya lebih besar, ini lebih halus. Kita tempatkan pada atas. Yang ini ialah punya titisan lemak yang besar. Jadi dia sukar untuk dipecahkan. Tetapi bila kita gunakan jus empedu, dalam badan kita, dia akan menjadi lebih kecil dan ia mudah untuk dicerna. Inilah kita punya struktur di mana pundi empedu kita akan menyimpan jus empedu di sini. Di mana dia akan dikeluarkan, so akan berlaku tindak balas bersama dengan minyak sawit yang kita makan. Jadi kita nak uji minda, Akmal. Let's go. Jadi kita main silang kata dekat sini. Kekunci yang pertama, nombor 1. Saya tunjukkan ini adalah nombor 1-nya, Akmal. Itu nombor 1. Proses tindak balas minyak sawit dengan oksigen dikenali sebagai apa? Semestinya pengoksidaan. Sebab Macam mana kata, Akmal kata ingat? kuncinya oksigen. Betul, pandai. Jadi prosesnya adalah pengoksidaan. Yap. Yang kedua, betul jawapan Akmal. Zaz, satu. Yang kedua ialah hasil tindak balas proses apa akan menghasilkan glycerol dan juga asid lemak. Saya ini bagi clue dia adalah ini nombor 2, Akmal, ke bawah. Ini kalau glycerol dengan asid lemak hidrolisis. Melibatkan apa? Dia Hidro ialah air. iaitu tindak balas bersama dengan air. Pandai, Akmal. Soalan yang ketiga. Proses pengeksteran akan menukarkan minyak sawit menjadi apa? Yang ini nombor 3, Akmal. Ke bawah ni, Akmal. Ke bawah. Pengeksteran akan menghasilkan apa? Pengeksteran, Akmal. Ester, cikgu. Ester ada jawapan dekat dalam ni. Iaitu prosesnya bahan yang terhasil adalah ester. Dan yang terakhir, Akmal. Soalan yang terakhir iaitu proses pengimulsian. Yang kita campurkan dengan jus empedu dalam badan manusia tadi tu. Menggunakan jus apa alat bagi berhasil yang dihasilkan oleh hati. Apakah jus itu? Semestinya bukan fresh orange, bukan carrot juice, tapi hempedu. Jawapan dia hempedu. Pandai, Akmal. Jadi betul, Akmal. Tolong tampalkan. Saya ingin bagi 2 untuk Akmal. 2, cikgu? 2. Ini yang terakhir bukan? Betul, yang terakhir. Cikgu. Jangan tamak lupa. Baik, cikgu. Jadi, cikgu, sambil-sambil saya tampal ni, mungkin cikgu boleh berikan rumusan apa yang kita dah belajar untuk kali ini, cikgu. Silakan. Jadi hari ini kita belajar tentang lemak dan juga minyak sawit. Jadi sekali sepandang kita tahu bahawa lemak itu ataupun minyak sawit itu mungkin kita pandang negatif, ada kolesterol lah, tak bagus untuk kesihatan lah. Sebenarnya ia perlu tapi dalam kuantiti yang seimbang dan juga dalam kuantiti yang ditetapkan. Jadi bahan-bahan ini semestinya kalau kita boleh dapatkan dekat mana? Portal sumberku Kementerian Pendidikan Malaysia. Cikgu, dari segi prestasi keseluruhan anak murid cikgu tu yang begitu, Allahu Akbar, hebatnya. Yang tadi kat KLCC tadi kan? Saya nak balas dendam ni. Tak ada. Kita boleh lihat di situ Akmal berpegang pengajaran Akmal dekat sana. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ada kecil satu. Ini tak ada noktah. Tak ada noktah. Jadi secara keseluruhannya saya ingin menilai pentadbiran keseluruhan Akmal pada hari ini sangat
sangat cemerlang. Alhamdulillah. Terima Tahniah, kasih Akmal. juga cikgu di atas bantuan cikgu juga. Dan saya pasti murid-murid dan guru-guru di luar sana, kalau nak buat bahan-bahan rujukan, dekat mana cikgu? Boleh dapatkan di portal Sumberku. Alright, itu dia yang ada dekat bawah kaca TV anda sekarang ini. Ya. Cikgu Seremi, terima kasih banyak-banyak kerana Sama-sama. ajarkan saya dan juga murid-murid dekat rumah tu mengenai mata pelajaran sains, iaitu babnya sebatian karbon, lemak dan minyak sawit. Cikgu, saya dah lama tak mengikuti bab ini pun dah ingat semula, dah faham cikgu. Terima kasih banyak cikgu. Alhamdulillah. Dan juga terima kasih kepada anda semua. Kita akan jumpa lagi di dalam slot seterusnya. Saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye.